Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam madani saya ucapkan kepada barisan para hakim yang arif lagi bijaksana. Nama saya Siti Sarah binti Zailani dan saya merupakan salah seorang pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Penggawai Timur. Pada tahun ini saya berumur 17 tahun dan pada tahun ini juga merupakan tahun terakhir saya sebagai seorang pelajar sekolah menengah. Di sekolah, saya mempunyai jawatan sebagai seorang ketua kelas di kelas saya iaitu 5 Zamrud. Dan antara hobi saya ialah melukis, mewarna dan juga membaca. Amalan membaca telah didedahkan kepada saya sejak kecil lagi oleh ibu bapa saya. Ini kerana dengan membaca kita dapat menimba pelbagai jenis ilmu. Dan pada saya juga sebab saya suka membaca banyak buku fiksyen dan dengan membaca itu saya dapat lari daripada realiti buat sementara. Pada video ini saya hendak menceritakan tentang sebuah buku yang saya sangat sukai dan gemari, iaitu bukunya ialah yang berjudul 18 Sahabat di Hati Rasulullah yang telah ditulis oleh Muhammad Harun Rashid dan Ishrat J. Rumi. Buku ini mempunyai 18 bab dan setiap bab itu menceritakan tentang 18 sahabat yang rapat dengan Nabi pada ketika dahulu. Buku ini juga mempunyai 135 muka surat dan saya sangat suka buku ini kerana tulisan yang sangat terperinci dan ilustrasi-ilustrasi yang terdapat dalam buku ini. Pada hari ini, saya hendak menceritakan tentang salah satu bab yang terdapat di dalam buku ini, yang bertajuk Habsyi Kesayangan Nabi. Setiap hari, kita akan mendengar 5 kali lawangan azan. Akan tetapi, tahukah kita siapakah orang yang pertama melaungkan azan untuk menyeru manusia menunaikan solat? Nama beliau ialah Bilal Al-Habashi. Beliau telah dilahirkan di Habsyah iaitu di Ethiopia dan beliau merupakan salah satu sahabat yang rapat dengan Nabi. Semasa waktu umur Bilal masih muda, Bilal telah datang ke Mekah sebagai hamba kepada seorang perempuan di Mekah. Pada waktu ketika itu, Nabi Muhammad SAW sedang menyeru manusia untuk memeluk Islam dan menyembah Allah yang Maha Esa. Apabila Bilal mendengarnya, Bilal terus memeluk Islam. Akan tetapi, selepas Bilal memeluk Islam, orang-orang kafir mula menyiksanya. Bilal sering disiksa dan dipukul, sehinggakan jika seseorang itu berasa penat, mereka akan digantikan dengan orang lain. Dan siksaan pukulan itu akan diteruskan tanpa belas kasihan. Pada suatu hari, pada waktu siang yang panas, mereka akan memaksa Bilal untuk baring di atas padang pasir yang panas itu dan akan meletakkan batu yang besar di atas badannya. Badannya akan cedera dan dipenuhi luka. Dan mereka akan memijak badan Bilal sambil berkata, "Wahai Bilal, adakah kamu akan meninggalkan agama Muhammad?" Namun begitu, Bilal tetap teguh dan akan menjawab bahawasanya Allah itu Maha Berkuasa dan Allah itu yang satu. Pada suatu hari, Abu Bakar radhiyallahu anhu lalu di kawasan di mana Bilal sedang disiksa. Apabila melihat tindakan yang telah dilakukan oleh orang kafir, Abu Bakar radhiyallahu anhu terus menyelamatkan Bilal. Mula daripada itu, apabila Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, Bilal akan turut mengikut Nabi seperti mana sahabat-sahabat yang lain. Di Madinah, sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin berkumpul dan menunggu Nabi Muhammad SAW untuk mengumumkan waktu solat. Akan tetapi, jumlah mereka semakin hari semakin bertambah dan ini menyebabkan mereka sukar untuk mengetahui waktu solat dan sebahagian daripada mereka duduk berjauhan daripada masjid. Nabi Muhammad SAW meminta bantuan kaum muslimin memikirkan cara bagaimana untuk memaklumkan mereka waktu solat 5 kali sehari. Ada yang mencadangkan untuk menyalakan api di atas bukit.
Ada yang mencadangkan untuk membunyikan loceng. Dan ada juga yang mencadangkan untuk meniupkan trompet. Namun begitu, baginda SAW tidak bersetuju dengan cadangan-cadangan yang telah diberikan. Pada satu hari, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sedang duduk di dalam masjid. Salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid telah datang masuk ke dalam masjid dan menyapa baginda serta berkata kepada baginda bahawa beliau telah bermimpi satu mimpi yang sangat indah sepanjang hidup beliau. Ceritakanlah kepada kami, wahai Abdullah, kata para sahabat. Selepas daripada itu, terus Abdullah bin Zaid menceritakan mimpi indah yang telah dialaminya, iaitu seorang lelaki yang berpakaian hijau telah mengajarkannya azan. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berasa sangat gembira selepas mendengar mimpi yang telah diceritakan oleh Abdullah bin Zaid. Lantas itu, baginda terus memanggil Bilal dan mengajarkannya azan kerana Bilal mempunyai suara yang sangat merdu. Oleh itu, Bilal merupakan muazzin Islam yang pertama. Tamat sudah cerita tentang Bilal Al-Habashi yang merupakan sahabat rapat kepada Rasulullah dan merupakan muazzin Islam pertama. Antara salah satu faktor saya suka membaca buku ini ialah kerana ia telah memberikan saya banyak pengajaran dan teladan. Sebagai contoh, sebentar tadi saya telah menceritakan tentang Bilal Al-Habashi yang merupakan muazzin Islam yang pertama, dan beliau telah menempuhi pelbagai cabaran dan salah satunya ialah beliau telah diseksa oleh orang-orang kafir. Namun begitu, beliau tetap berpegang teguh kepada Islam. Dan saya berasa bahawa memberi pengajaran kepada saya dengan cara supaya saya dapat muhasabah diri dan tidak senang berputus asa dan sentiasa ingat bahawa Allah itu ada dan kita perlu sentiasa berdoa untuk dipermudahkan segala urusan. Dan Allah itu Maha Berkuasa dan Dia akan menolong hamba-hambanya. Faktor yang kedua pula ialah kerana buku ini mempunyai banyak ilustrasi dan lukisan yang sangat menarik pada saya. Sebagai contoh yang saya tunjukkan di sini, pada saya ia sangat menarik perhatian saya. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.